Bismillahirrahmanirrahim. Inna salam huwa tahiyyatul Islam, fa'abda'u bil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimahullah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengelakkan diri dari terjerumus ke dalam api neraka tidak perlu diberitahu kerana akal yang sihat pasti tidak akan mahu memasukinya, kerana tahu dan yakin itu adalah tempat seburuk-buruk tempat yang menjadi siksaan. Jadi, jagalah diri kita dari melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Untuk menjaga diri perlulah menjaga hati, kerana hati yang baik akan menjadi baik seluruh badannya, seperti mana dalam sebuah hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Jika ia buruk, maka buruklah segala anggota jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Antara sebab mengapa hati perlu dijaga, kerana hati adalah mahallun nazar, tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi, apabila hati diperbaiki, maka akan baiklah anggotanya, akan baiklah jasadnya, terjaga dari melakukan kemaksiatan. Antara langkah-langkah untuk menjaga hati dan memperoleh ketenangan hati, perbanyakkanlah berzikir dan berdoa. Zikir antara penawar bagi hati. Inna likulli syai'in jila'an wa inna jila'al qulub zikrullahi azza wa jal. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada penyuciannya, dan penyucian hati adalah zikir kepada Allah Azza wa Jal.
seperti di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, qala Allah taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Dan apabila seseorang hamba itu idza aznaba, jika melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, akan diberikan tumpukan titik berwarna hitam di hatinya itu bila mana satu dosa dilakukan. Tapi bila mana lebih satu dosa dibuat, maka titik itu makin bertambah hatta yaswaddal qalbu kulluh, sehingga hati menjadi gelap, menjadi keras, sehingga susah mendengar kata nasihat daripada orang lain, dan sehingga susah menitikkan air mata ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka antara cara untuk membersihkan hati lagi adalah dengan membaca Al-Quran. An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kathratul dzikrul maut wa tilawatul Quran. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana besi berkaratnya bila ditimpa air. Lalu ada yang bertanya, sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkannya kembali ya Rasulullah? Beliau menjawab, dengan banyak mengingat kematian dan tilawah Al-Quran. Terdapat banyak amalan daripada ayat Al-Quran yang baik untuk hati, dan sebenarnya surah Al-Fatihah sendiri antara amalan ulama salafun salih. Dengan surah Al-Fatihah dapat membersihkan hati dan menghilangkan was-was dengan cara membaca surah Al-Fatihah satu nafas dan meletakkan tangan di dada, kemudian membacakannya sehingga habis nafas di dalam satu nafas. Doa daripada Sayyidina Musa alaihi afdhalus salatu wassalam dalam surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ayat ini juga dapat melembutkan, dapat menenangkan, dapat menerangkan hati juga. Juga dengan melazimi surah Asy-Syarhi atau disebut surah Alam-Nashrah juga dapat melembutkan hati. Surah Taha juga telah menundukkan hati, melembutkan hati Sayyidina Umar Al-Khattab, dengan sebab surah Taha juga nur hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya dan menerima agama Islam yang dibawakan kepada Nabi, yang dibawakan Nabi kepada umatnya. Beliau Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasan dan garang, sehingga para syaitan sendiri takut untuk bertemu dengan ataupun terserempak dengannya di satu jalan. Dan apabila jalan itu telah dilalui Sayyidina Umar, maka para syaitan tidak akan melalui jalan tersebut. Suatu hari, beliau mengetahui adiknya Fatimah dan suami adiknya Said telah dahulu memasuki Islam. Dengan marah ketika itu Sayyidina Umar sangat menentang ajaran baginda yang dibawakan baginda Nabi. Kemudian dengan sangat marah Sayyidina Umar bergegas balik ke rumah mereka dan pergi masuk ke rumah mereka, lalu menampar dan mencederakan mereka kerana tidak suka mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Setelah melihat adiknya menangis dan dengan darah yang mengalir sambil adiknya mempertahankan agamanya yang dibawakan baginda Nabi, Sayyidina Umar terlihat lembaran yang telah tertulis ayat Al-Quran. Sayyidina Umar meminta untuk melihatnya, tapi adiknya berkata, sungguh engkau ini kotor
dan Al-Quran ini suci. Perlu kau bersuci dahulu. Kemudian Umar pun bersuci dan meminta kembali. Tapi adiknya masih berat untuk memberikan kepadanya kerana takut Sayyidina Umar membuang atau mengoyakkannya. Setelah dipaksa dan memberi jaminan dan tidak melakukan perkara yang tidak diinginkan adiknya, Sayyidina Umar memegang lembaran tersebut dan membacanya yang tertulis Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang menanggung kesusahan, hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arash. Mengalir air mata Sayyidina Umar Al-Khattab kerana maksud yang indah, susunan yang cantik, ayat yang sempurna. Kemudian Sayyidina Umar ingin bertemu baginda dan menawarkan dirinya, jiwa raganya untuk memeluk agama yang dibawakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari serba sedikit perkongsian ini dan mengambil iktibar pengajaran khusus buat diri Al-Fakir sendiri dan antum semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang datang dari diri Al-Fakir. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wallahu a'lam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.